Selamat malam, salam sejahtera, waalaikum. Saya pasti kita telah lengah banyak hujah. Dan baru saja Datuk Seri Niza ada sebut soal bajet tambahan 13 bilion untuk yang telah diluluskan di Parlimen baru ini. Dan kita tahu bahawa Kerajaan Barisan Nasional dalam keadaan yang susah. Susah sebab apa? Sebab kita tahu keadaan kedudukan kewangan kerajaan mendesak. Sebab itu mereka terpaksa apa yang dikatakan tarik balik subsidi untuk rakyat. Termasuk harga elektrik terpaksa dinaikkan, harga gula dinaikkan dan sebagainya. Dan mereka sedang tahan supaya harga minyak belum dinaikkan lagi. Masih boleh tahan sampai bila kita belum tahu. Yang tahu kita sebaik sahaja pilihan raya umum ke-13 kalaulah Najib menang duduk di Putrajaya, keesokan harga minyak akan naik. Ini kita tahu. Sebab itu kita janji kepada rakyat. Datuk Seri Anwar pernah berkali-kali berkata sebaik saja Pakatan Rakyat menawar Putrajaya, hari ini Pakatan Rakyat menang, keesokan hari harga minyak turun. Itu janji kita, janji Pakatan Rakyat. Dia kata, oh Pakatan Rakyat tak boleh buat macam ini. Dulu dia pun kata tol tak boleh turun. Tetapi apabila Pakatan Rakyat janji tol boleh turun, dia mampu turun. Kita juga tahu bahawa kalau kita lihat keadaan ekonomi, sepatutnya Malaysia kaya raya. Kita ada minyak, ada biji timah, ada bala, ada getah, ada kelapa sawit, ada rakyat yang rajin, yang kuat kerja, yang pandai dalam bidang ekonomi perniagaan. Kita seharusnya kaya raya, tetapi oleh kerana UMNO Barisan Nasional rasuah, tidak pandai urus ekonomi, sebab itu hari ini kita jauh ketinggalan. Tadi saya kata kita sepatutnya kaya raya, tetapi kerana UMNO tak pandai urus ekonomi, kerana UMNO rasuah, sebab itu hari ini kita dalam kesusahan. Menteri boleh kata, oh electricity naik, rakyat biasa tak ada masalah, 75% rakyat elektrik tidak naik. Tapi saya nak beritahu kepada menteri, elektrik hari ini naik untuk peniaga, diesel naik, kos pengangkutan naik, akhirnya inflasi akan naik. Kalau hari ini elektrik yang kita bayar ada naik, tetapi lain kali kita pergi kedai makan roti canai naik harga. Kita beli gula naik harga, beli beras naik harga, makan mie goreng, makan burger, harga naik. Kalau hari ini tak naik, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan semua akan naik. Kalau hari ini orang biasa belum masih rasa kenaikan harga, dalam 2 bulan, 3 bulan kita semua akan rasanya. Jadi ini tidak betul bahawa kebanyakan orang tidak ada kesan. Akhir sekali semua akan merasai kenaikan harga barang-barang. Dia cakap ini subsidi untuk rakyat macam candu. Rakyat macam tertagih candu. Tetapi saya nak kata sini,
Yang menjadi candu bukan subsidi. Yang jadi candu kepada UMNO Barisan Nasional adalah rasuah. Rasuah itulah candu kepada UMNO Barisan Nasional. Dia kata negara menuju kepada negara yang maju berpendapatan tinggi. Saya nak tanya kepada Najib. Dia kata berpendapatan tinggi sudah 2 tahun. Najib jadi Perdana Menteri. Gaji ada naik atau tidak? Ada, tak ada. Orang yang kerja di kilang, peladang, petani, mereka kaki tangan kerajaan, sejak Najib jadi Perdana Menteri, gaji tak ada naik. Kita juga tahu dalam 10 tahun yang lepas, purata gaji yang naik 2.6% setiap tahun. Ini kurang daripada kadar inflasi. Ini bermakna dalam 10 tahun yang lepas, kumpulan pekerja, keadaan ekonomi semakin merosot, semakin susah. Yang senang kroni-kroni, yang senang macam Vincent Tan. Hari ini dia kata pertumbuhan ekonomi 5%, 7%, nampak elok. Tetapi untuk orang biasa, adakah kita menikmati? Tidak. Gaji tidak naik, tetapi gula naik, beras naik, elektrik naik, kadar inflasi naik. Jadi apabila dalam 10 tahun yang akan datang, apabila kita menuju kepada negara yang berpendapatan tinggi, yang berpendapatan tinggi bukan pekerja, bukan kaki tangan kerajaan, bukan pasukan polis yang sibuk-sibuk, bukan mereka yang kerja peladang, petani dan sebagainya, buruh, tetapi kroni-kroni besar seperti Vincent Tan, seperti anak-anak Kristen, mereka akan untung lebih di bawah cara mereka uruskan ekonomi. Kerana apabila mereka uruskan ekonomi, yang didahulukan kroni-kroni. Sebagai contoh, masih ingat semasa Najib menjadi Perdana Menteri, sebaik saja dia bagi lesen judi kepada Vincent Tan. Vincent Tan terus jualkan lesen judi, dia dapat 525 juta ringgit serta-merta. Kalau bukan kerana bantahan daripada semua lapisan rakyat, ini hadiah 525 juta ringgit telah dihadiah kepada Vincent Tan. Dia cakap rakyat didahulukan. Adakah Vincent Tan itu rakyat yang special? Dia kata UMNO membela Melayu, membela Bumi Putra. Adakah Vincent Tan itu Bumi Putra? Ya, Bumi Putra. Dia sekarang sibuk-sibuk pergi semua luar negara. Dia baru saja pergi Australia. Ya, pergi Australia. Apa yang dia dapat daripada Australia? 2 benda. Yang pertama, pendatang asing, refugee. Malaysia akan terima yang pendatang-pendatang asing yang ingin masuk ke Australia untuk diproses di Malaysia. Ini perkara yang pertama dia dapat daripada Australia. Yang kedua, dia pergi Australia, dia dapat sisa-sisa toksik radioaktif daripada Australia untuk diproses di Kuantan, satu rare earth di bawah satu syarikat Linus. Ini hebat dia, Haji. Tetapi di negara-negara lain dia serahkan semua. Dia pergi Brunei, dia serahkan Blok L, Blok N, tempat untuk minyak. Dia pergi ke Singapura. Apa yang dia serahkan? Dia pergi Singapura, dia serahkan tapak kereta api tanah Melayu di Tanjung Pagar. Itu dia serahkan. Dia pergi ke Timur Tengah. Apabila dia pergi ke Timur Tengah, dia tubuh satu One Malaysia
Malaysia Development Berhad bersama pelabur daripada Timur Tengah, dan dia serahkan tapak tentera udara di Raja Malaysia di Sungai Besi. Tapak Sungai Besi dia serah kepada pelabur dari Timur Tengah melalui ini John Low. Sekarang baru saja dia pergi ke Kazakhstan. Apa dia serahkan? Anak perempuan dia. Itu hebatnya Najib Tun Razak. Saudara-saudari, tadi saya kata sebagai contoh lesen judi. Tetapi mana perkara yang berlaku? Misalnya tapak Sungai Besi dia berikan kepada Wan DMB. Bukan setakat itu, kita juga tahu kontrak semasa beliau menjadi Menteri Pertahanan, kontrak untuk membeli kapal silam 500 juta ringgit beri kepada Razak Baginda. Sampai hari ini kita masih korek-korek sampai ke negeri Perancis. Sekarang negeri Perancis sudah buka satu file siasatan dalam kes ini, kes pembelian kapal silam oleh kerajaan Malaysia. Di mana? Oleh kerana undang-undang di negeri Perancis, walaupun syarikat nak buat bisnes, dia tak boleh rasuah. Kalau dia rasuah dapat kontrak, itu satu kesalahan di negeri Perancis. Walaupun rasuah itu berlaku bukan di Perancis, mungkin itu boleh berlaku di Rusia, di negeri China, di Malaysia. Itu boleh jadi satu kesalahan. Sebab itu negeri Perancis sedang siasat pembelian kapal silam oleh kerajaan Malaysia, di mana 500 juta ringgit apa yang dikatakan komisen telah dibayar kepada Razak Baginda. Saudara-saudari, dia kata rakyat didahulukan. Apabila ada komisen besar, rakyat tidak didahulukan. Yang didahulukan kroni. AP kereta sebagai contoh, setiap tahun mereka yang pegang AP kereta boleh dapat bilion ringgit keuntungan untuk menjual AP saja. Saya nak tanya saudara-saudari, ramai antara saudara-saudari yang hadir pada pagi malam ini, kalangan Melayu, Bumi Putra, saya nak tanya, siapa yang antara saudara-saudari yang dapat AP kereta? Ada? Sila ambil tangan. Ada? Siapa yang dapat? Adakah saudara-saudari rakyat yang tidak didahulukan? Jadi jelas, dia kata rakyat didahulukan. Ya, bila harga gula naik, rakyat didahulukan. Tarif listrik naik, rakyat didahulukan. Harga minyak naik, rakyat didahulukan. Barang naik, rakyat didahulukan. Tetapi bila sampai ada kontrak, ada subsidi, kroni yang didahulukan. Sekarang ini Menteri Elektrik daripada Sarawak, dia kata subsidi yang diberi kepada IPP itu bukan subsidi, tapi subsidi untuk rakyat, subsidi lah. Dia kata IPP beli gas daripada Petronas dengan harga yang murah, dan dia jual electricity kepada tenaga. Ini bukan subsidi mengikut menteri. Tapi saudara-saudari, saya nak terangkan di sini. Bila kita buat bisnes, kita menanggung risiko. Kalau kita buat bisnes tak ada risiko, itu bukan bisnes. Ini penjana elektrik IPP. Bila dia buat satu penjana elektrik, kerajaan janji dia untung. Macam mana kerajaan janji dia untung? Kerajaan jual, memang Petronas jual gas kepada IPP, dan IPP jual elektrik kepada tenaga. Bila harga gas naik, tenaga terpaksa beli elektrik dengan harga yang lebih tinggi. Jadi apa yang dikatakan pass-through effect, IPP tak perlu tanggung risiko kenaikan harga gas.
Yang tanggung risiko tenaga elektrik Berhad, bukan IPP. Jadi apabila harga gas naik, IPP untung. Harga gas turun, IPP pun untung. Di mana-mana dunia, mana ada satu bisnes di mana garanti untung, ada bisnes yang garanti untung, saya pun mau buat. Saya pasti saudara-saudari pun mau buat. Kalau itu satu bisnes yang garanti untung, kenapa tenaga sendiri tak mau buat bisnes itu? Kenapa perlu serahkan kepada Lim Totong masa itu, Ananda Krishna masa itu, Said Mukhtar Bukhari masa itu? Kenapa tidak diberikan kepada tenaga? Ataupun kenapa kerajaan tidak boleh tubuhkan satu GLC untuk buat IPP? Mesti serahkan kepada kroni-kroni macam ini. Kalau ini kerajaan garanti untung IPP, bukankah ini subsidi? Menteri jawab, ni ingat rakyat bodoh. Kebaikan untuk rakyat kata subsidi. Yang ini garanti untung untuk IPP, dia kata bukan subsidi. Itu pass-through. Orang dia ingat rakyat bodoh.